Individu yang menamakan diri mereka sebagai warga Malaysia harus bertanggung jawab kepada proses tersebut. Sudah dinamakan identiti diri kita sebagai seorang bangsa Malaysia ketika Wawasan 2020 direalisasikan. Seorang itu mestilah seorang yang bangga menjadi warga Malaysia, yang harus pertahankan perlembagaan, dan yang ketiga harus fasih berbahasa Melayu. Ini tiga nilai yang sudah ditentukan oleh kedudukan bangsa Malaysia. Jadi perlembagaan dan rukun negara harus terus jadikan sebagai rujukan, harus terus jadikan sebagai sandaran dalam proses kita pertahankan hubungan etnik. Perlembagaan menjadi teras. Kita tidak perlu berdebat soal perlembagaan. Memang interpretasi, terjemahan diberikan dalam bentuk yang berbeza ke atas perlembagaan. Tapi kita harus pertahankan apa yang sudah dipersetujui di bawah perlembagaan. Perlembagaan bukannya dilihat berdasarkan kepada keselesaan masing-masing. Bila kita suka, kita ikut. Yang tidak suka, kita tidak ikut. Tidak boleh. Ini bukannya seperti melanggar lampu isyarat merah, kita harus berhenti, hijau kita bergerak. Jangan merah yang selalu kita langgar pun dalam perlembagaan kita nak langgar. Tidak boleh. Dalam konteks ini kita harus pertahankan apa yang sudah dibina. Apa yang berlaku hari ini, apakah sekelip mata kita mencapainya? Untuk meroboh, untuk meruntuhkan dengan sekelip mata boleh dilakukan. Tetapi untuk membina semula, ia memakan masa yang agak lama. Kita harus pertahankan nilai yang kita ada. Kita tidak boleh mengganggu kestabilan kehidupan berukun. Kesejahteraan masyarakat itu tidak boleh dijual beli, tidak boleh digadai, tidak boleh dipajak atas kepentingan mana-mana individu. Ia harus dipertahankan. Walaupun kita dilahirkan dengan fahaman berbeza, didikan agama berlainan, proses pembesaran mungkin tidak sama proses sosialisasinya. Tapi wajarkah kita menyimpang dari apa yang sudah dipersetujui selama ini? Walaupun berbeza di segi fahaman politik sekalipun, bila sampai kepada tahap kepentingan nasionalisme, patriotisme, kepentingan kenegaraan, ia tidak boleh dikompromi sama sekali. Yang itu harus menjadi dinding kepada pencapaian kita dalam membentuk kedudukan negara kita satu hari nanti. Nilai-nilai kenegaraan itu tidak boleh kita benarkan dijadikan sebagai isu yang membolehkan orang luar menentukan segalanya. Dan saya percaya dalam konteks itu, bila kita menyoal siapakah sebenarnya pemilik perpaduan ataupun keharmonian negara kita, kita adalah pemilik sebenar kepada perpaduan. Kita yang menentukan masa depannya, kita juga menentukan hal tujunya. Kita tidak boleh sama sekali membiarkan orang lain menentukan pengurusan masa depan negara kita.